Macam aku nak habis. Oh my god, I can do this. Macam mana. Okay, this is my third attempt to do this Q&A. Sebab aku rasa macam it's not myself in the others punya recording. 2 kali 5 kali. What a wonderful. So hey guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak jawab Q&A korang daripada Instagram. Aku ada post this one dekat my IG story, and korang ada bagi a few question and something to talk about. So yeah, aku tak ada banyak pun, ada sikit je. So I think it will not be a long video. So I will put the screenshot over here. So the first question is your recent achievement. For me, like the recent is I bought a camera with my own self punya money. Okay, tapi tu tak berapa nak achievement sangat. Tapi tak tahu lah achievement kot. Okay, and then my last 2 SEM before online class punya SEM, I got Dean List. I nak Dean List daripada SEM 1 lagi, tapi tak dapat. So finally I got it, Alhamdulillah. And yeah, I got Dean List. It's something that I really want. Dah lama gila I nak. I dah letak dalam diri I, kalau I tak pernah dapat Dean List sekali pun, I will never forgive myself. Sebab I really want the Dean List. Sebab benda tu bukan senang sebenarnya. For some people mungkin lah, sebab dia orang pandai kan. But for me it's very very hard untuk dapat Dean List. So yeah, that's my recent achievement. Dia ada soalan-soalan yang merepek, so aku akan skip. Sorry, aku tak benci, tapi aku perlu skip sebab dia macam merepek. Talk about insecurities and confidence, please. Insecurities. Dia susah sebenarnya nak motivate orang sebenarnya. Like insecurities, talk about confident, insecurities. Okay, insecurities, everyone ada insecurities, including myself. Tak kisahlah siapa pun, dia ada insecurities, dia own insecurities. For me, like kalau kita fikir logik, orang lain tak tahu pun kita insecure about what. For example, I insecure about my body, obviously. And orang akan tengok macam oh biasa je. Tapi kita yang macam kita je yang macam fikir, orang tu fikir pasal apa like my body, baju aku ketat sangat ke, aku nampak gemuk ke apa. Orang tak kisah pun sebenarnya. Cuma kau je yang rasa insecure. Maybe macam tu. Aku pun tak faham sangat insecurity ni, tapi aku tahulah yang kau rasa insecure dengan kau punya looks, kau punya skin ke, dengan kau punya body ke apa kan. For me, it's not worth to think about. I know it's hard untuk cover your insecurities, tapi for me, like aku boleh insecure like a few seconds, but not too long. Macam nak insecure sampai tahun depan. Aku boleh insecure macam hari ni, okay, sekejap cukup insecure macam aku rasa gemuk lah, bla bla bla. Tapi tak adalah aku meleret sampai malam, sampai esok pagi. Tak. For me it's like aku banyak lagi benda nak fikir. Like I need to make myself happy. Aku tak kisah pun apa orang cakap, macam tu lah. For me personally, that's my my opinion. Tak tahu lah benda ni menjawab ke tak persoalan kawan aku ni. About the confident, aku akan talk about later, sebab ada yang tanya about confident juga. Top 3 favorite Korean movie. Aku tak tengok sangat Korean movie. Aku tengok series. Tapi aku tengok lah. Aku tengok 2 juga, aku rasa. Aku tengok first, yang aku paling suka, ada cerita pasal zombie. Aku tak ingat. Dia like zombie ni gigit orang ni, lepas tu jadi muda, and then satu kampung nak muda. Lepas tu aku tak ingat cerita tu apa. Aku akan letak poster kat sini kalau ada. Aku tak ingat. And then Train to Busan, yang first one, yang first lah. Yang second aku tak tengok lagi, tapi dia orang kata tak best. So aku macam aku rasa itu je yang aku rasa aku tengok movie, Korean movie. Kalau macam series, aku bagi je lah, walaupun tak ada orang tanya. The third one will be Love Alam. Cerita tu best. Love Alam. And then What's Wrong with Secretary Mr. Kim. Aku tak ingat tajuk dia betul lah kot. And then the first one is Crash Landing on You. Crash Landing on You tu sweet gila nak mams. Oh my god, aku tak boleh lah. Aku rindunya. Aku rindu nak
tengok cerita tu. By the way, dia punya OST aku minat gila kau. Aku jarang minat OST lagu ke apa ke, tapi dia punya most of the song aku minat gila tau. Aku boleh dengar and aku boleh teringat balik dalam movie tu macam mana, apa semua. Aku macam tak boleh lah. And then cerita tu Descendant of the Sun, itu pun best gila. Like itu will be number 2 kot, macam tu lah. Tapi best lah. Sebenarnya cerita Korea semua best. Dia tak cliche. Dia lain daripada lain. So next question is, what's make you motivate to vlogging? Aku sebenarnya minat vlogging. Aku minat fotografi, aku minat videografi, aku minat editing. Sebenarnya aku minat, tapi taklah minat. Dia macam minat, just minat, macam tu je lah. Sebenarnya I dah vlog like 2016 ke 2017 tak silap I, ke 2013, aku tak ingat dah. Sebenarnya dah, kalau korang scroll down paling bawah, aku dah vlog sejak aku pakai iPhone 5S tak silap aku. Aku minat vlog. Memang best the part editing and everything. What's make me motivate? Sebab aku tengok Kak Aisyah, she is very dia for me dia punya vlog macam bukan vlog, macam kau cakap sendiri, dia cakap sendiri dengan kau. It's connected, like very connected for me lah. So it's make how YouTuber, vlogger really great at vlogging. So I want to be that person. Aku bukannya vlogging untuk the fame ke, untuk famous everything. Aku memang minat editing and videography. Aku love to talk to camera, tapi cuma aku belum confident untuk vlog dekat public. Aku kena ada orang macam gila-gila macam aku, baru aku boleh vlog dekat public. So next question is, macam mana nak confident time present? Okay, I deal with this a lot dekat universiti. Aku pun menggeletar juga time present. Kau kena buat preparation for me. For me, kau kena buat preparation on the topic itself. And then apakah soalan yang akan lecturer kau tanya. Macam kau kena fikir dululah apa yang kau kena faham actually. Kau kena faham apa yang topik yang kau nak sampaikan. So kau boleh dapat capture apa soalan-soalan yang bakal ditanya oleh kau punya classmate ataupun kau punya lecturer. And then datang awal untuk presentation tu. Please datang awal. Seriously datang awal untuk check the slides, kalau ada slides. Sebab kita tak tahu, sometimes on the day itself kau akan jadi macam fucked up teruk. Tiba-tiba slide tak boleh buka lah, laptop tak boleh buka lah, apa semua. So datang awal, pakai baju yang kau rasa selesa and formal. For me personally, even though macam some of my friend macam, you pakailah style-style sikit, tapi sebenarnya ada markah tau. Aku pula cerita pasal lecturer. Ada markah, so pakai yang style-style sikit. And dia pakai perfume untuk kau rasa confident. Pastikan sebelum present tu kau tengok gigi kau dulu ada cili ke tak, macam tu. And then for me, pastikan the whole group presentation faham apa yang kau cuba nak sampaikan. Sebab bila contohlah kan, ada lecturer yang akan tanya seorang budak ni je, kau tak boleh jawab kan. So macam kesian gila kat dia. And then kau punya markah, punya group akan jadi low. So for me, better semua orang faham apa yang dia nak cuba sampaikan. Itu for me lah. And contohlah kalau lecturer tu boleh bagi tolong kat orang lain untuk jawab. Kalau boleh jawab, tolong lah jawab. Aku ada je kawan macam tak nak jawab kan, tapi macam tak apalah, hantar pergi lah. Macam tu. For me, confidence, untuk confident present sebenarnya kau kena cuba cakap dekat cermin banyak-banyak kali. Macam kau cakap aku dengan kamera ni, kau ada orang pun, orang tengok je. Tapi in future belum kena edit dulu, baru orang tengok kan. Kau just macam tu lah. For me like that. And then kalau time present tu, kau jangan tengok mata dia orang. Kalau kau tak berani lagi lah. Kalau macam aku berani je tengok. Aku jadi selenjan je. Kau tengok dahi dia orang ke, kening dia orang ke, tengok area mata dia orang. So they will feel connected dengan dia orang bila kau tengok dia orang. Padahal aku tak tengok dia orang pun sebenarnya. Kau tengok sampah belakang ke, tapi tu sampah tu macam belakang sangat. So for me, kau tengok telinga dia orang ke, kau tengok kening dia orang lah. Kening kot for me. Jangan tengok mata. Nanti kau akan rasa nervous gila. Macam tu. And then dia punya eye contact, kau kena tengok semua orang tau. Kau tak boleh tengok dekat the particular person je. Nanti dia rasa macam dia seorang je yang kau perlu dengar. Kau kena lia-lia lah mata kau, tapi jangan tengok mata. Tengok kening ke, hidung ke. And pastikan apa yang kau nak cakap tu is a facts. Sebab aku pernah cakap bukan facts and they don't argue. Tapi tak apalah. So was a long time ago. And then how to deal with haters, nerakas. Nerakas. Dia macam ni tau. Kau famous ke, kau tak famous ke, kau still ada haters kan? Of course lah. Just ignore kot aku rasa.
Yeah, it's very very cliche. Dia macam cliche gila. Orang macam layak nak lantak je. Tapi betul lah, for me it's like kau, orang akan mengutuk kau selagi kau belum berjaya tau. Make that as a positive. Macam okay, tak apalah, aku belum berjaya lagi, so nanti kalau aku berjaya mungkin orang akan suka aku. Tapi kau tak, sebenarnya tak perlu pun nak please orang lain sebenarnya. So kalau macam ada komen ke kat apa-apa ke bagi aku macam delete and just move on. Kau tak perlu nak baca pun sebenarnya. Tapi kalau dia jenis perspektif, kalau ada orang baca and hadam benda tu, ada orang baca delete lantak lah macam tu. For me, comment as a positive way. Contohlah orang cakap aku macam, vlogging kau ni tak apa-apa lah, bukan ada apa pun. Okay, mungkin apa dia cakap tu betul. Kau kena revise balik apa kau punya, apa kesalahan kau, apa yang dia cuba cakap, yang dia cakap tu. Tengok balik betul ke tak apa yang dia cakap tu. Sometimes orang nak advice tapi orang macam hates tau. So kau revise balik, kau tengok apa yang dia cakap tu betul ke tak, and then kau judge lah betul ke tak. Kalau kau rasa macam dia ni macam saja je nak tipu aku, yang benci aku, so for me just move on. Tak perlu nak lain-lain sangat for me. So yeah, tak layan sebenarnya, tu je. Next question, kenapa minat Edgy Koko? Ariana Grande gila. Bodohnya gue, goblok. Kenapa minat Ariana Grande? Sebab dia ada dia boleh buat high note. Yeah, obviously semua orang tahu tu. And dia boleh carry on like big song. Dia punya lagu semua besar-besar, I mean like susah nak carry, and she can do that. Yeah, obviously lah lagu dia. And then she's cute, but I pernah tengok dekat Victorious ataupun Seven Cat, I tak pasti. Dia comel gila, even dia nampak macam orang bodoh. Yeah, aku minat sebab lagu dia, dia punya suara. Album that really makes you cry. Dia tak adalah album yang boleh buat aku cry. Dia macam album yang dia macam attack tau. Dia macam attack kau, macam attack aku lah macam tu. Is My Everything from Ariana Grande, of course. Sebab I ada isu. Tak ada isu macam lagu ni, dia punya album ni like my past. And then lagi satu, this is from Adele, 25. Album ni like the perfect album for me. Aku suka gila. Every single song is very very related to me, and aku suka gila. Tell me about yourself. So my name is Abdul Fizuddin bin Abdul Hashim. I am 19 years old, turning 20 this year, hopefully. And yeah, aku rasa tu je kot. I live in Malaysia, if you guys from overseas. So next question is, how to become an independent and successful person? Aku rasa aku tak layak nak jawab soalan ni, sebab aku belum independent, aku belum successful person. So skip, sorry. Next question, ni yang selalu buat botol besar nak mampus tu kan. Sabar jap. Ni besar ke? For some people besar, but for me tak pun. Dia macam okay je. Sekejap kita minum dulu. I kena minum at least 1 liter a day. Sebab kalau tak cukup 1 liter, I will pening gila-gila. And yeah, ni I beli dekat Kaison, RM25 je tak silap I. Dia boleh tahan air sejuk, air panas. Kalau air sejuk, dia boleh tahan 8 jam tak silap I. Kalau air panas, I tak confident. Sebab I tak letak air panas pun, sebab I tak suka air panas. So yeah, betul lah tu. Akulah yang bawa betul sama rata-rata tu. Kenapa single? Because I don't ready to hurt myself. Sebab aku dah pernah lalui fasa-fasa tu semua. Aku dah pernah nak restart. Even the baru sekali aku macam that's it, I don't want. Entahlah, aku rasa macam tu kot. Aku dah penat. Aku tak nak lalui fasa tu, macam like the first phase and the second phase and then the last. Okay, sorry guys. Semalam kamera aku high battery, and then blackout semalam. So tak ada elektrik, so aku tak boleh nak charge aku punya kamera. So aku tak silap aku tak pasti ada 2 ataupun 1 soalan yang terakhir. So aku disebabkan aku tak nak remake the whole video. Bukan aku tak nak, tapi aku aku nak kemas rumah, aku nak kemas bilik sebab esok ada orang datang. So yeah, so aku kena edit malam ni, aku nak post besok. So yeah. So next question is how to deal with sendu hours. Okay. Sendu hours First aku kena identify
bagi aku lah, aku akan identify waktu yang aku akan sendu hours. So like mostly people akan sendu hours like pukul 1 pagi, 2 pagi. So how to not into that sendu hours? For me, kau kena tidur sebelum tu. Personally macam tu lah. Even though kau macam tak nak tidur, kau kena paksa diri kau tidur. Tu bagi aku lah. Kau paksa diri aku untuk tidur, ataupun at least kalau aku tak boleh tidur juga, aku akan tengok TikTok ke sampai aku betul-betul ngantuk. Sampai aku tak ada masa untuk nak fikir pasal benda tu. Aku tak tahu benda ni applicable untuk orang lain ke tak, tapi itu cara aku. Sebab aku ni senang easy going. Dia akan, for me it's like, dalam prinsip hidup aku, for me lah, aku senang prinsip hidup, I can be sad but not too long. Contoh macam kalau aku teringat macam, contoh kalau macam sendu hour, aku akan macam just like 30 minutes ke 10 minit je. Kalau lebih daripada tu takut jadi fucked up. So kau kena state, kau kena cakap dengan diri kau lah. Benda ni adalah macam internal tau. Kau kena, kau kena terapkan dengan diri kau. Okay, kalau kau nak sedih boleh, tapi jangan terlalu lama. Takut nanti dia drag, takut lead to something yang we don't want. Itulah kot. Aku pun I don't know. Tips di-enlist. Sebenarnya aku di-enlist baru 2 sem, 2 kali je, which is Alhamdulillah. Aku memang nak daripada first sem. Memang aku punya cita-cita lah untuk dapat di-enlist. Dia penting kepada circle kau dulu, kau punya friends. Please choose friends yang are willing to study. Bukan study yang ala kadar, lulus. No, memanglah kita nak yang terbaik, tapi tak semestinya dapat. So kau kena berusaha, like kau kena pilih kawan yang willing to study, willing to teach you. Ni penting. And understand you. Macam even though benda tu macam tak faham. Macam contoh lah, for me, aku memang tak minat matematik. So kalau ada pengiraan, memang aku dah macam hands down dah. Aku macam dah lantak lah macam tu kan. And kalau kau kena ada kawan yang macam kalau kau tak faham, diorang willing to teach. Bukannya macam, alah ini pun tak tahu ke, macam tu. Aku tak suka macam tu. Kalau dia macam tu, aku macam bye. Macam tu lah. Aku tak berapa nak minat kawan orang macam tu. Sebab dalam hidup ni kita tak semua pandai sebenarnya. Kau tanyalah Mark Zuckerberg ke apa, aku tak tahu lah, mana tahu dia pandai semua. Tapi aku rasa tak kot. Mungkin ada something yang dia tak pandai. Yalah, mana diorang perfect dalam dunia ni. Ada je yang mostly yang aku tahu, orang yang reti bab pengiraan ni, dia kurang sikit pasal teori. Kalau orang teori, dia kurang sikit dalam pengiraan. Dia macam balance tau. Tapi ada je yang macam dua-dua pandai. So which is, kalau dia betul-betul pandai dua-dua, so macam okay lah, Alhamdulillah for her, for him macam tu. So okay, first circle. And then kau kena usaha juga. Kalau kau mengharapkan pasal circle kau je, it's not going to work. Kau kena paksa diri kau. So macam my friends, aku punya circle, 3 weeks before exam, kita akan datang Unicell every day pukul 8 pagi sampai pukul 5 pagi. 8 pagi sampai 5 petang. So contohlah kalau ada kelas, like kelas pukul 2 sampai 5 ke, kita even still datang pagi untuk study. Dia agak memenatkan. Dia agak memenatkan, tapi for me it's worth it. So aku rasa kalau aku tak buat macam tu, aku rasa grade aku lagi turun kot. Even though grade aku macam tak adalah okay sangat, dia macam standard. Kalau aku tak buat study group, aku rasa aku boleh fail kot, serius. Aku tak pandai. And then macam tutorial ke apa kan, kalau lecturer bagi, even though lecturer tu tak minta pun untuk kau buat je. Even though kau macam lecturer macam saya tak check lah. Some lecturer yang memang tak check pun homework kita. Some ada. Tapi for me better kau buat je. Kau pro ke kau tak pro, kau buat je. Sebab exam kan, nanti kau nak mengharapkan kepada siapa, betul tak? And then untuk tips ni, aku rasa kau kena hormat lecturer kau lah kot. Kau kena baik dengan lecturer kau, biar lecturer kau kenal kau. Tapi pastikan dia kenal kau dengan kenal benda positif lah. Bukan kenal kau dengan benda negatif, macam kau nakal ke apa, tak adalah. Jadi sebenarnya kalau kau have a positive relationship dengan kau punya lecturer, dengan friends, aku rasa kau boleh go through good with that subject. Kau akan dapat result yang okay for me, bagi aku lah. Dia macam restu lecturer. Restu tu penting. Even though macam geli tu, yang betul lah tu, aku rasa betul. Tapi itulah, orang lain-lain ada yang tips lain. So for me that's the tips. Tu je aku rasa. So aku ada last question, tapi aku tak boleh jawab soalan ni sebab kita ada jemputan khas untuk jawab soalan ni. So soalannya, 2 kali 5, 5 kali? 5 kali babi. Okay, terima kasih kerana menjawab persoalan
Bodoh lah. Bila aku imagine macam lawak tau. Nanti aku nak edit bila aku tahu. Aku rasa tak lawak kot. Tapi so aku rasa aku end this video here. So thank you guys for watching. If you have any suggestion, you can comment down below. What video should I do next? So aku rasa okay, aku minat skincare. Aku minat gila skincare. Aku rasa aku sebenarnya at first aku tak nak into skincare dekat YouTube ni. Aku nak macam just vlog, just you know, macam video biasa. Aku tak nak libatkan skincare. Tapi for me, aku minat skincare. And people say, apa yang kau minat, kau kena buat. Kau akan jadi excited. So aku rasa macam Nak macam mana aku nak ceburi kau. Aku nak masukkan genre skincare dalam YouTube aku. Tapi aku tak pasti, aku tak confident. Sebab aku bukan dermatologist. Aku bukannya orang yang ada kulit yang lawa. Aku still struggling. After 3 tahun aku pakai skincare. Tapi skin aku tak pernah elok. Tapi for me it's better than before. Aku memang pernah breakout teruk gila. Yang jerawat yang tak ada mata tu sakit gila dekat all over my face. Alhamdulillah, for me it's a great journey. Walaupun susah. Tapi ya, aku rasa macam aku nak add genre skincare dalam aku punya genre ke. Aku tak tahulah. Macam genre skincare dalam YouTube aku. Tapi aku tak confident lagi. But aku rasa aku akan buat juga. Sebab aku rasa seronok. Sebab aku nak share apa yang aku tahu, apa yang aku dengar. Sebab aku tengok YouTuber pasal skincare. Aku ingatlah semua. Diam lah. Ada kemalangan lah. Tak baik lah. So korang rasa macam mana? Perlukah aku buat ataupun sebab aku bukannya, yelah aku faham tak, aku tak ada skin yang lawa. So mungkin orang takkan percaya apa aku cakap. Tapi aku tahu benda tu fakta. Like okay, kalau skin kau ni, kau kena pakai ni. Tapi aku tak ada skin yang lawa. Tapi kalau fikir logik, kalau aku punya mindset macam tu, so kalau doktor sakit, doktor tak boleh nak bagi advice. Betul tak? Kan aku bodoh. Tak tahulah. Okay, itu je lah. So that's all for today's video. Don't forget to like, subscribe and share this video. So comment down below what video should I do next. Because aku dah, itulah macam tadi aku cakap, aku nak buat skincare tapi aku tak tahu lagi. So dah aku banyak cakap so. Okay, so yeah, that's all for today's video. Bye guys. What a wonderful